السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 36 baris 5 daripada bawah. Wa qala asy-syaikhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala, dan menyuruh dengan mengerjakan kebajikan, dan adalah marah itu seperti anjing perburuan, dan hanya saja dikehendaki dengan memecahkannya itu mengajarnya hingga mengikut ia akan akal dan akan syarak. Jadi sambung perbahasan sifat seterusnya, mazmumah yang ketiga, iaitu marah. Jadi sifat marah, dia kata dulu sifat yang cela, yang tercela. Jadi bila kata sifat yang tercela, bukan semua marah itu tercela. Ada marah yang dipuji, ada marah yang tercela. Jadi marah yang menjadi sifat buruk dan tercela di sisi syarak ni ialah yang disebut dalam kitab Penawar. Adapun marah yang tidak dicela syarak, maka itu dituntut dalam agama. Seperti mana disebut dulu, marah kepada orang kafir ketika berperang, maka dia membawa kepada kita nak bunuh orang kafir tu. Jadi tidak ada belah kasihan kepada orang kafir harbi, orang kafir yang menentang Islam terang-terangan di negara Islam. Maka ketika itu diperintahkan untuk berperang, maka ketika itu mesti kena marah, sebab dia menentang agama Islam. Nabi SAW berapa puluh kali perang. Jadi bila perang tu, makna pihak lawan ghaliknya bersama Nabi tu orang kafir belakalah. Jadi Nabi pernah marah situ waktu perang. Tapi perang di situ, marah di situ mahmudah, terpuji, bukannya mazmumah. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata dan menyuruh, dan adalah marah itu seperti anjing perburuan. Ni buat perumpamaan seperti anjing perburuan. Anjing ni ada dua, anjing biasa, anjing perburuan. Perburuan ni kalau bahasa Arab panggil kalbun muallamah, anjing yang terlatih. Tu anjing perburuan. Jadi kalau anjing hak kampung ni biasanya tak ada lah, bukan anjing perburuan tu. Anjing perburuan tu kalau nak tengok, pergi tengok kat polis adalah anjing perburuan. Dan biasanya polis ni guna anjing perburuan ni untuk tangkap suspek, kesan dia.
untuk mengesan suspek lah. Cakap buat polis tu. Jadi anjing tadi boleh hidu jejakan sampailah ketemu apa yang nak. Jadi anjing perburuan ni, nak tahu dia anjing perburuan ni ada dua alamat. Pertamanya kita suruh pergi baru dia pergi. Bila dia pergi tu kita suruh berhenti, dia berhenti. Tu anjing terlatih lah. Tapi kalau kita lepas dia, tak dan suruh dia pergi dah, tu bukan. Ataupun kita pergi baru kita suruh pergi baru dia pergi, lepas tu kita suruh berhenti, dia tak berhenti, dia terus hambat mangsa tu. Itu pun tidak terlatih. Yang nak panggil anjing perburuan, anjing terlatih ni dua. Tak apa, kita suruh pergi baru dia pergi. Kita suruh berhenti, dia akan berhenti. Gitu. Kalau tak ada salah satu tu, makna tidak cukup syarat untuk jadikan dia anjing perburuan. Maka dia pun umpamakan marah ni macam anjing perburuan, dan hanya dikehendaki dengan maksud dia apa? Marah ni seperti anjing perburuan, maknanya kita boleh lepas, kita boleh tahan. Macam anjing perburuan lah. Anjing perburuan kita suruh pergi boleh, kita suruh stop boleh. Mana marah pun gitu juga. Kita nak lepas geram marah tu pun boleh, kita nak tahan sabar pun boleh. Yang naknya hak tahan sabar. Maka dia pun kata, dan hanya dikehendaki dengan memecahkan marah itu, mengajar marah hingga mengikut ia marah akan akal dan akan syarak. Dua tu. Jadi kita bukan suruh pecah marah ni, mana tak ada marah langsung. Orang kafir bunuh tak marah. Orang tumbuk kita tak marah langsung. Bukan. Mana tak marah, maknanya dia tidak marah pada bukan tempat dia. Tu. Kalau marah pada tempat dia, hak tu dituntut syarak. Jangan tak marah langsung. Payah juga tak marah langsung, tak jadi polis lah gitu. Kalau tak ada sifat marah, tak jadi polis. Polis kena tangkap jahat. Jadi kena ada sifat marah tu supaya ganas sikit nak tangkap kawan tu. Jadi duk main belah kasihan itu, habis kita kesian dengan pencuri, kita ada duit biar. Tak lek itu. Tu ihsan tak bertempat. Maka dia pun kata sepatutnya murad dia ataupun kehendak dia, maksud di sini ialah kita ajar marah tu sampai taat pada perintah Allah dan bawah pada akal kita. Akal ni tamiz, dia dapat beza baik buruk. Sesuatu yang berada di bawah akal kita, makna dia tu sesuatu yang baik, sesuatu yang dikawal. Jadi kalau marah tu melebihi akal kita, maka marah akan menguasai nafsu. Maka nafsu kita ketika itu nafsu nak marah orang, maka akal ketika tu hilang ataupun kurang. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka bergerak-gerak ia marah dengan sebab pertunjuk daripada akal dan syarak, dan diam ia marah dengan sebab petunjuk daripada keduanya, akal dan syarak. Jadi nak marahnya, tak marahnya, semua berpandukan dua, syarak dengan akal. Akal dari sudut dia dapat kontrol, syarak dari sudut dia teringat perintah Allah Ta'ala, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Jadi dia nak marah pun tak jadi marah. Nabi kata al-arba'in lagi dalam hadis arba'in, hadis 40 tu, Imam Nawawi, al-arba'in an-nawawiyah. Salah satu hadis yang paling senang nak hafal, la taghdab. Senang, kalau tak hafal juga tak tahu. Sebut sekali faham dah. Tak payah sebut ulang 10 kali. La taghdab, senang. La taghdab tu ya hadis, la taghdab 3 kali. Tu hadis, hafal satu hadis. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan tiada menyalahi ia marah akan kedua, yakni akal dan juga syarak tadi. Syarak tak suruh marah, dia pergi marah. Tak ada. Dia takkan jadi gitu. Jadi kita nak didik marah ni bukan suruh hilang, tapi nak didik ke arah syarak. Syarak suruh marah baru kita marah. Syarak tak suruh marah, tak marah, dia jadi sabar. Tu. Dia lah marah ni lawannya sabar. Sabar ni lambat lagi ya. Muka surat 70 lebih lambat lagi. Kalau kampung jati, surah kampung jati sampai itulah nak khatang lah kena bagi hati. Tu.
Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, seperti menurut oleh anjing perburuan. Ni dia panggil perumpamaan. Marah tu kita dapat kawal seperti menurut oleh anjing perburuan akan perintah tuannya, tuan anjing tadi. Tuan anjing suruh pergi tangkap, dia pergi. Dan nak pergi tangkap tengah-tengah jalan, tuan dia suruh berhenti, dia berhenti. Tu. Jadi marah kita nak jadi gitu kok. Marah bila perlu oleh syarak kita marah. Marah pumpang. Bila tak perlu dia baru tak belaga dengan orang. Trafik light merah, tiba-tiba minta maaf terlanggar. Boleh gitu. Payah. Mesti marah punya. Tak nampak buta aku. Kita nak cepat ke? Marah lalu. Tu payah. Lepas tu tasawuf ni dia payah nak amal, senang ngaji. Ngaji senang. Ubat marah sekian-sekian. Marah ni akibat dia sekian-sekian. Aling bab marah. Tapi nak amal. Payah. Tu Lepas tu nak jadi ahli tasawuf ni payah Nak jadi orang sabar payah. Tapi orang sabar ni kalau dia sabar, hidup dia tenang, tak ada apa, relax. Tak serabut. Masalah 1000 macam satu je. Sebab apa? Sebab dia sabar. Tapi kalau orang marah, masalah satu benda kecil jadi besar macam nak kiamat. Benda kecil lah, tapi boleh macam nak kiamat. Tu tersilap apa kawan dia sikit, marah macam nak kiamat tu. Tu orang yang ada sifat marah tak bertempat. Tu masalah lah. Dia panggil baran. Kemudian kata musannif seperti menolong habis. Dan yang demikian itu mungkin, yang demikian itu demikian marah tu macam anjing perburuan tu mungkin boleh jadi dengan bersangkut dengan bersungguh-sungguh pada mengajarnya, pada mengajar marah. Mengajar sini didik lah. Kita didik nafsu kita, mari berasa nak marah, tahan. Bila marah pada tempatnya kita marah, bukan tak suruh marah. Allah Ta'ala pula, apa nama tu, mak bapa ada hak untuk marah anak dia kalau anak dia buat maksiat. Sebab dia bawah didikan dia. Suami ada didikan dia ke atas isteri, suruh tutup aurat, suruh semayang, suruh puasa, tak buat, boleh marah. Marah sini mak tinggi suara sikit lah. Tak jadi juga pisah tempat tidur. Tu cara-cara. Bukan semua pumpang. Tak terima nasihat dah tegah pun tak terima juga. Pisah tempat tidur. Tak jadi juga pisah tempat tidur, maka akhir sekali buku. Buku tu pula bukan buku yang masa masuk penjara, bukan. Buku tu ni macam-macam tafsiran. Buku tu untuk mengajar saja, bukan buku untuk menyakitkan. Sebab tu nak buku tu di tempat yang tidak zahir luka dia. Dan kita punya alat buku pula benda-benda ringan dia, kayu sugi, ujung serban, kan sakit pun. Kita faham lah buku ni gini itu. Tu jadi pukul tu bukan untuk tibai kepas gerang dah, tapi untuk mengajar. Ini tibai bawa aku stres sebab kerja, kawan ni buat pasal lah, ambil rotan pang kali. Tak jadi tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan iaitu mengajar marah tadi membiasakan akan lambat marah. Cara nak ajar. Okey, boleh marah, lambat sikit lah. Jangan segera kan. Ini nak ajar sampai tahap dia boleh tenang. Awal-awal tu memang susah, tapi kalau nak marah juga lambat sikit lah. Mana tahan lah sikit, sikit. Dia buat pasal sampai tak tahan, meletup. Tak apa. Tu peringkat pertama lah. Jangan dia buat pasal terus lalu. Jeng. Mana adalah kesabaran situ sikit, tapi lambat marah lah. Nak marah tapi lambat sikit. Loading. Dan membiasakan apa tu?
Dan membiasakan memaafkan. Oh, ni payah Maaf sini macam mana? Bukan maksud dia gini. Saya minta maaf. Saya maaf. Tapi hati dongkit lagi. Tak jadi. Maaf ni mana padang. Seolah-olah dia tak pernah buat benda tu. Tu baru maaf. Ini maaf. Saya maaf dah. Tapi dalam hati, kawan tu teruk je. Tu tak lagi bila sikit hati dengan dia balik, dia ungkit balik. Dia dulu pernah gini ke? Habis tu tak maaf. Itu tak maaf. Maaf tu makna dia tak ingat langsung. Seolah-olah tak pernah ingat dia pernah buat salah kita. Baru maaf tu. Jadi nisbah orang buat salah tu pun kena minta maaf jugalah. Nisbah kita yang memaafkan ni pula gitu cara dia. Bukan makna saya terima maaf tu selesai. Bukan. Dalam hati tu memang kosong, seolah-olah dia tak pernah buat salah. Tu baru betul maaf. Tu sakit tu. Dua benda yang tidak perlu kita ingat. Pertamanya ialah kesalahan orang pada kita. Keduanya ialah kebaikan kita. Tu tak payah ingat. Tak perlu ingat pun. Dua benda yang perlu ingat, iaitu kita buat salah ke orang, apa dia? Dan yang kedua, kita buat dosa, apa dia? Tu perlu ingat. Tu kata Maulana Bukhari rahimahullahu ta'ala. Salah seorang ulama besar Penang. Mati dah, meninggal tahun lepas. Dua benda yang kamu tak perlu ingat. Pertamanya ialah kebaikan kamu, amalan lah. Yang keduanya ialah kesalahan orang pada engkau. Tak ingat. Dua benda yang perlu diingat, iaitu dosa kita supaya kita bertaubat, dan salah kita pada orang supaya kita minta maaf. Cantik ni. Itu Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, serta kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Membiasakan memaafkan. Memaaf tu dalam keadaan kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Macam ada sebab boleh kita marah ni, tapi kita maaf. Dua tu lambat marah satu, dan biasakan memaafkan orang dalam keadaan macam-macam sebab boleh timbul kita ni marah ke dia, tapi kita maaf gitu walaupun dia tidak minta maaf, kita maaf dah. Itu lebih mulia. Walaupun hak orang yang salah tu sepatutnya dia minta maaf, tapi kita dah maaf dah. Itu lagi hebat. Payah sebenarnya, payah nak maaf orang ni, payah. Sebab dia akan jadi satu satu point untuk bubuh dia. Satu hujah untuk bubuh dia akan datang. Dulu pun dia gitu juga. Habis. Itu payah tu. Jadi tasawuf ni sangat-sangat payah nak amal. Benda kecil je. Benda nampak mudah tapi payah. Marah Yang kedua, apa ni yang kedua tiba-tiba? Dulu dia kata, lazimkan olehmu pada kelakuan marah dua perkara. Pertama dulu, memecahkan marah. Ni yang kedua. Memeliharakan akan marah itu pada ketika bergerak-gerak dengan menahannya marah akan barang yang di dalam hati. Ni yang kedua. Dulu tu nak pecah marah saja, pecah aja pecah. Pecahlah pecah. Lepas dah pecah tu, pelihara pula. Pelihara macam mana? Pelihara marah itu pada ketika duduk tengah bergelegak nak marah ni. Macam mana? Menahan marah tadi akan barang yang adalah hati. Tahan marah. Jadi Nabi SAW pernah marah tapi dia tahan. Sebab tu nampak urat di dahi Nabi SAW. Dan sahabat kenal kata Nabi sedang marah. Sebab marah ni perasaan tabi'i manusia, dia bukan boleh hilang. Jadi marah ni boleh, tapi andai kita boleh kontrol. Tu yang kita nak. Tasawuf ni suruh marah, suruh kontrol marah. Tak kisahlah buat diam ke, tidur ke, ikut kan. Asal tak jadi marah. Nak marah tak jadi marah. Payah. Kemudian, dan menolong atas menahan marah itu oleh pengetahuan, ilmu. Nak marah, tak marah ni
nak marah tapi tak mau marah ni kena ada satu lagi, iaitu ilmu. Tu yang kita belajar tasawuf ni sebab dia fardu ain. Ilmu tasawuf pernah bagi hati ni fardu ain dari sudut akhlak, dari sudut ahwal. Ahwal ni keadaan hati lah. Fardu ain lah kitab syarah ta'lim muta'alim tariqat ta'allum sebut. Ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu adab ni antara ilmu fardu ain semasa. Bukan ilmu fardu ain yang akan datang macam haji tu. Kalau haji tak ngaji sekarang tak apa, dekat-dekat nak haji ngaji lah. Sebab dia fardu ain yang akan datang, bukan sekarang. Puasa Ramadan lupa dah hukum apa dia. Tahun depan ngaji tak apa. Tak payah duk ngaji sekarang ni sebab apa? Sebab tak puasa Ramadan lagi. Nanti dekat-dekat Syaban tu boleh buka kitab balik. Itu. Zakat fitrah lupa dah hukumnya macam mana tau, nak kena bayar siapa tau. Buka balik tahun depan. Gitu. Jadi yang tiap-tiap hari yang kita ibadat ni dua pertama. Dua, iaitu bersuci, kedua semayang. Satu. Dua-dua ni adalah kitab Wishahul Afrah. Dia bahas detail berkenaan dua bahagian. Taharah, bersuci dengan semayang. Itu yang dia bahas. Dalam kitab Yawi itu lebih kurang 70 muka surat. Tulisan halu-halu. Kalau tulis ikut Rumi tebal. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dia suruh dengan ilmu dan pekerjaan yang amal. Bukan setakat nak tahan tu dengan ilmu, kena amal. Kalau belajar tak cara nak tahan tapi tak tahan, buat apa? Kita ambil lesen JPJ untuk kita boleh bawa kereta, untuk amal tata cara lalu lintas. Tiba-tiba kita langgar, ambil tayar, ambil lesen gitu. Maka dia pun kata dan menolong adapun pengetahuan dari sudut ilmu, maka bahawa mengetahui ia seorang akan bahawasanya tiada ada sebab bagi marah seorang, melainkan bahawasanya ingkar ia seorang akan berlaku sesuatu atas kehendak Allah Ta'ala, tiada atas kehendak diri orang marah. Pertama dia kena tahu tak ada sebab untuk dia marah. Sebab segala perkara yang terjadi semua Allah tetap dah sejak azali. Kita boleh ingat gini waktu nak marah sedar. Mana waktu nak marah ingat benda ni, tak ingat dah, boh lalu. Jadi yang cara pertama dia kata nak tahan marah ni ialah ingat kata semua benda ni Allah Ta'ala takdir dah sejak azali. Jadi kalau kita marah seolah-olah kita engkar takdir Allah Ta'ala yang berlaku atas kita. Jenuh kita ni minal mungkirin, di kalangan orang-orang yang memungkiri takdir Allah Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Jadi semua yang berlaku bukan atas kehendak diri kita, tapi kehendak Allah Ta'ala. Jadi kalau kita marah seolah-olah kita marah takdir Allah. Bila marah takdir Allah seolah-olah marah Allah Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Marah Allah tu mana boleh marah Allah Ta'ala. Jadi waktu nak marah dia kena ingat benda ni, baru dia tak jadi marah. Ni amal dia ni. Ni baru pengetahuan. Pengetahuan yang pertama habis. Kemudian dan ini sehabis-habis jahil. Orang yang menganggapkan benda yang berlaku atas kehendak diri dia, ini orang panggil orang yang paling jahil sekali. Sehabis-habis jahil. Habis tu makna tak ada penamat. Memang penamat di situ lah, tak ada dah lepas tu. Paling teruk jahil dia. Siapa dia? Orang yang berasa semua berlaku kehendak diri dia. Sebab tu dia marah. Payah. Sebab tu dia marah. Sebab apa? Dia rasa tu kehendak dia, bukan kehendak Tuhan. Kalau rasa kehendak Tuhan, sejuk hati dia. Nak marah tak jadi. Nabi SAW mari. Tiba-tiba sahabat Nabi SAW mari datang rumah dia. Lepas tu isteri Nabi SAW yang lain datang ke rumah Nabi, yang mana rumah Nabi itu ialah rumah Sayyidatina Aisyah. Hantar makanan. Bila hantar makanan puan dengan puan cemburu lah. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala lempar pinggan tu.
Depan sahabat. Gak kita je. Kalau kita marah bini dia, poin. Habis. Nabi SAW marah, tak marah dia. Lepas tu, dia angkat pinggan tu, suruh bagi balik ke isteri. Tembak macam biasa. Enggak, lepas habis sahabat balik, dia tanya Sayyidatina Aisyah, buat apa begitu? Gitu je. Kita kalau dapat situasi kita, habis kita masuk mahkamah dah, cerai, habis. Sama sekarang cerai entah apa-apa alasan. Kalau alasan tu hukum syar'i tak apa, tak bagi nafkah ke, kena timbang dengan suami ke, tak apa juga. Ni banyaknya hak remeh-temeh pun ada. Tak baca kopi cerai. Kita pernah baca surat khabar Pulau Pinang cerai buat apa? Sebab dia tak baca kopi. Tak baca kopi cerai. Kalau nak kopi macam sendiri lah. Salah ni marah ni payah ni marah. Itu kata Usanih rahimahullah ta'ala. Dan dia kata, dan ini sehabis-habis ni. Dan lagi mengetahui ia seorang bahawasanya marah Allah Ta'ala lebih besar daripada marah orang yang marah. Ni pengetahuan yang kedua. Dia nak marah, tak jadi. Marah sebab dia tahu Allah lebih teruk marah dia. Tapi marah Allah bukan perasaan. Tu dari sudut akidah pula. Marah Allah ni makna Allah Ta'ala beri bala, Allah Ta'ala beri azab, Allah Ta'ala beri musibah lebih besar daripada setakat yang dia marah tu. Marah dia tu sedikit je. Tak beri buka mana pun. Allah Ta'ala kalau marah, murka, dia akan turun musibah, turun bala, kena azab. Wal'iyadzubillah. Lagi teruk. Tu pengetahuan yang kedua. Untuk elok ataupun tahan kita ni lepas marah. Kemudian yang keduanya, yang ketiga habis. Dan limpah kurnia Allah Ta'ala lebih besar beberapa kali menderhaka ia seorang akan Tuhan dia tadi. Jadi seseorang umat Nabi SAW buat maksiat, tapi Allah Ta'ala tetap beri kurniaan pada dia, tak segera balas. Allah bagi nafas kat dia, bagi. Allah bagi sihat, bagi. Padahal dia tak sembahyang, padahal tak puasa, padahal tak bayar zakat, tapi Allah beri makan lagi, Allah beri lagi kesihatan lagi, pekerjaan, kaya raya, harta, pangkat, banyak. Itulah untuk ditunjuk pada makhluk supaya orang yang buat benda-benda yang kita tak suka jangan cepat bubuh. Jangan buh lalu dah. Tak ada masalah. Maafkan dia, relax dulu, tidak cepat marah. Tu dia kata tadi. Nak marah kan pun lambat sikit. Tu pun dia suruh tahan. Dia tidak menzahirkan. Kalau menzahirkan kemarahan, mulut akan maki, anggota akan pukul. Tu ya. Jadi marah ni daripada api ni bukan api betul, api maknawi je, api simbolik je. Betul dalam kitab Fathul Mu'in sebut orang yang marah sunat ambil wudu. Sebab apa? Supaya dia relax. Antara benda yang sunat untuk ambil wudu ialah ketika dia marah. Tengah-tengah marah ni teringat dia ambil wudu, selesai marah ni. Tapi orang marah ambil wudu tak? Ambil wudu. Ambil wudu apa? Aku dah ada dah. Dia marah pula. Ada dah wudu ambil apa? Sudah. Dia sunat ambil wudu ni tak kira ada wudu ke dak, macam nak tidur lah. Tadi aku ada dah ambil semai, aku ada dah wudu tadi. Tidur dak, dia sunat lain pula. Sunat khusus ambil sebelum tidur. Bukan masalah ada ke dak wudu, masalahnya sunat khusus. Macam semayang isyak lah, semayang fardu isyak, lepas tu selepas isyak ada rawatib dia, rawatib isyak juga, cuma sunat. Mana buat lain baru dapat pahala. Sunat wudu begitu juga, dapat pahala lain kalau ambil lain. Tapi kalau memadai dengan wudu yang isyak tadi ada, lepas tu tidur, tak dapat pahala sunat wudu. Begitu juga ketika marah sunat berwudu, ketika mengantuk sunat berwudu. Banyak orang lagi tak sebut sunat berwudu ni sangat banyak. Tengah kena rasuk sunat berwudu. Lepas kena rasuk, lepas sembuh kena rasuk, sunat wudu. Buat lagi banyak
Banyak lagi. Cabut bulu ketiak sunat wudu, cabut bulu hari-hari sunat wudu. Cukur misai sunat wudu, sunat lah kau. Cukur kepala sunat wudu. Lagi tak Fathul Muin. Tu. Benda jangan dengar, sunat juga. Sunat. Potong kuku sunat wudu, lepas wudu. Lepas ni potong kuku, lepas tu ambil wudu lah. Ambil wudu apa? Sunat wudu. Tapi gini, kalau dia tu tak berhadah lagi, mana tak batal lagi air semayang dia, saat lagi tu dia niat tajdid wudu ataupun sunat wudu lah, betul lah sunat wudu. Tak payah niat raf'al hadah pun tak apa. Sebab dia tidak batal lagi. Dia tak batal air semayang lagi, dia masih ada air semayang. Cuma sekarang ni dia lepas potong kuku, dia sunat ambil wudu je lah. Tapi tak payah nak niat raf'al hadah pun tak apa. Dan kalau niat khilaf. Kalau kita ni belum batal, tiba-tiba kita ambil wudu lain, kita niat raf'ul hadah, khilaf, sah ke tidak? Ada yang kata sah, ada yang kata tidak. Tak apa. Cuma nak katanya tak payah niat raf'ul hadah pun tak apa. Angkat hadah. Cukup kata sunat wudu sudah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dah lagi, maka tiada marah Allah Ta'ala akan orang yang derhaka Allah tadi. Allah beri nikmat pula, tak ada marah langsung, tak ada tiba-tiba pun dia tak semayang satu waktu je, tiba-tiba dia kena langgar dengan motor. Tak ada, belum tentu. Ada orang dia tak semayang kena langgar lalu dah. Melainkan takdir dia memang gitulah. Dia tak semayang satu waktu, tiba-tiba sok nafas mati. Tak ada gitu. Bahkan orang yang tinggal semayang ni kebanyakan tinggal semayang bertahun-tahun. Sihat lah tu, tak sakit langsung. 20 tahun baru sedar kata dia ni kena semayang. Tu. Tambah kalau perempuan lah, perempuan hak jahil hik nipah lah contohnya. Contoh dia keluar darah tu 5 tahun. 5 tahun keluar darah. Sampai kawan tu ingat 5 tahun tu haid. Habis kita 5 tahun haid. Tak semayang 5 tahun dia berasa seronok apa tu jahil. 5 tahun tu tak semayang. Buat apa tak semayang? Sebab haid. Bukan haid tu. Tu jahil namanya. Jahil tentang haid dengan istihadah. Tidak akan terjadi 5 tahun tu ialah haid. Mustahil. Kalau guna 4 mazhab pun tak ada mazhab yang kata 5 tahun tu guna mazhab apa? Kemudian kata musannif rahimahullah taala, dia tak marah. Dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya engkau lebih wajib mengikut perintah Tuhan daripada yang engkau marahi itu mengikut perintah engkau. Kita marah itu ikut perintah kita. Kita tak marah itu ikut perintah Allah. Jadi perintah Allah ke dulu, perintah kita ke dulu. Kena tahu. Perintah Allah lah dulu. Jadi bila perintah Allah dulu, perintah Allah suruh marah ke tak? Tak marah. Tak marah. Jadi selalu tak marah. Nak dahulukan marah Allah, perintah Allah ke perintah kita? Perintah Allah Ta'ala. Kita nak buat apa-apa urusan pun semua berdasar ke hukum lah. Kau start daripada bangun tidur sampai tidur semula, hukum Allah Ta'ala terkait pada kita. Sebab tu kita panggil mukallaf. Berjual beli ada, bernikah ada, jinayat kurang sikit lah. Sebab kita bukan kaki jenayah memang. Ibadat dengan Tuhan, hajinya, umrahnya, zakatnya, puasa, taharah, suci, mayang, semua kait belaka. Start daripada bangun tidur sampai tidur semula. Kalau tak kait dengan fiqh, kait dengan akidah. Akidah memang setiap saat dah. Sedar-sedar ya akidah tu apa? Akidah tu sah ke tak? Kalau sah, selamat sah. Orang tu kena mengaji akidah tu. Sebab akidah tu dia sepanjang masa, dia tidak ada had masa. Kalau fiqh ada had masa. Mayang isyak pukul 8 masa dia sampai subuh. Kalau dah tunai selesai habis. Tak ada isyak lepas tu. Kita semayang pukul 9 lagi, ada isyak pukul 9 subuh. Tak ada dah, habislah isyak. Tunggu esok lah pula subuhnya.
Tapi kalau akidah, start bangun tidur pukul 6, 1 minit akidah lagi, 6 2 minit akidah lagi. Akidah dia apa? Kalau silap dosa lah. Kalau kafir. Kalau beriman. Beriman dia dengan iman yang betul, akidah yang betul, dapat pahala. Bukan sia-sia etikad pun. Etikad tu ada pahala tu. Sebab dia wajib. Nampak macam lekeh akidah ni pegang habis dapat apa dah. Tapi pegang betul lah. Kalau pegang salah, fasik boleh, kafir boleh. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan ada pun pekerjaan. Ni dari sudut amal. Macam mana nak tahan marah ni? Maka bahawa berkata ia seorang, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu nombor 1 ditulis. Hadis menyuruh membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim pada ketika marah. Meriwayatkan dia oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ta'awuz ni ada macam-macam versi lah. Kalau kita Hasyiah As-Sawi ala Tafsiril Jalalain, dia buat mari 3 versi. Ni a'udzu billahi minasyaitonir rajim ni versi mazhab Syafi'i. Ada satu lagi, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Itu mazhab Hambali guna. Tapi kita nak guna pun tak apa. Yang ketiga, a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha sami'un 'alim. Gitu. Itu yang ketiga. Dia ada banyak lagi. Tu 3 yang disebut dalam kitab Hasyiah Sawi ala Tafsiril Jalalain. Jadi kita nak amal hak ni tak apa. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim pun boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha sami'un 'alim pun boleh. Kerana marah itu kerana syaitan. Lepas tu kata a'udzubillah. Maka jika tiada berhenti marahnya seorang dengan ini perkataan, maka hendaklah ia seorang duduk. Dah berdiri tu duduk. Jika ia seorang berdiri, duduk lah. Dia relax, cool down. Kalau duduk marah juga. Dan hendaklah ia seorang berbaring jika ia seorang duduk. Dan jika tiada diam marahnya seorang dengan duduk atau berbaring itu, maka hendaklah ia seorang mengambil air semaya. Baik wudu. Sunat ambil wudu. Supaya dia menenteramkan hati. Simbolik pada marah itu api, simbolik pada wudu itu air. Jadi air akan memadamkan api. Walaupun bukan ada api sungguh pun. Dia menenangkan jiwa. Tu ya. Dia ambil wudu, lesai. Bayar. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innasyaitana khuliqa minan nari wa innama tutfa'u an-naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya bahawasanya syaitan itu dijadikan syaitan daripada api. Kalau anak Adam daripada tanah asal dia, lepas tu air mani. Kalau malaikat daripada cahaya. Lepas tu hakikat syaitan lagu mana? Wallahu a'lam. Tok dia atau pak dia iblis. Syaitan ni anak-anak dia. Jumlah syaitan di kalangan jin lebih banyak daripada manusia. Nak banding kita dengan syaitan tu 1/10 je. Contoh kalau umat dunia ni 1 bilion, dia 10 bilion. Contohlah. Kalau manusia ni kesemua ni satu dunia ni 1 bilion, jadi setan di jin ni ada 10 bilion. Lagi banyak lah. Malaikat lagi banyak. Malaikat lagi banyak lah. Binatang pun lagi banyak pada kita. Jadi manusia lah makhluk yang paling sikit sekali atas alam. Manusia. Itulah kita terus sambil sebut, sebelum datang Nabi Adam alaihi salam ada jin, ada nabi di kalangan jin namanya Yusuf. Tapi itu nak i'tikad pun tak apa, tak mau i'tikad pun sudah, itu bukan mutawatir. Kata musannif rahimahullahu taala, dan hanya dipadamkan akan api dengan air, maka apabila marah seorang kamu, maka hendaklah ia seorang mengambil air sembahyang. Tu perintah ni perintah sunat, bukan perintah wajib.
Sebab kaedah asal al-amru al-aslu fil amri al-wujub. Asal pada suruh tu wajib, tapi ni bukan wajib, hak ni sunat. Jadi sunat wuduk, sunat mengambil air wuduk ni banyaklah. Macam tadi kita sebut, cabut bulu hari-hari lah, cukur bulu ketiak lah, cukur misal lah, cukur kepala lah, tong kuku lah. Nak jimuk kali kedua ke? Gitu lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innal ghadaba jubratun fi qalbi ibni adam, ala tarawna ila humrati aynayhi wa intifakhi awdajihi, faman wajada min dhalika shay'an falyadrib khaddahu bil ardi. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya jaga-jaga bahwasanya marah itu seperti bara api pada jantung anak Adam. Marah tu seperti bara api. Bukan api, bara api. Bara yang dibakar dengan api. Tu. Adakah tiada melihat kamu pada merah dua mata anak Adam? Jadi bila orang marah ni, merah mata dia. Batu api tu, bara api tu buat merah. Tak ada yang tak merah. Biasa marah ni merah lah. Tu. Dan tengkuk urat lehernya seorang tadi. Tengkuk urat leher tadi pun merah juga, kemerah-merah, keluar urat. Marah betul. Tapi ni tengok orang juga. Kalau yang jenis berurat tu memang keluar kat dahi, keluar. Semacam keluar. Maka barang siapa mendapat ia barang siapa akan sesuatu daripada demikian itu, maka hendaklah memukulkan ia seorang akan pipi seorang dengan bumi. Suruh pukul pipi kat bumi. Mana apa? Mana suruh turun kat bumi kepala tu supaya hilang marah. Tu dia kata ini menunjuki kepada menetapkan semulia-mulia anggota daripada sehina-hina tempat supaya pecah oleh takaburnya. Sebab tu kita asyraful jawarih al-wajhu. Semulia-mulia anggota tu muka. Dan bila semulia-mulia kita ni anggotanya muka, dalam semayang kita seafdal tempat posisinya ialah sujud, kerana dia memposisikan tempat benda yang mulia kepada tempat yang paling hina, iaitu kaki lah. Sebab tu kita sujud tu. Rokok dengan sujud lebih afdal sebab dia lebih rapat dengan bumi. Jadi bila kita rapat dengan bumi, anggota kepala kita ni dapat menghilangkan takabur. Dia takabur ni mari sebab apa? Sebab dia tinggi diri. Dia tak sedar diri, nafsu marah dia kuat. Hasad dengki ke atas lagi. Dia berasa hebat. Habis dia berasa dia hebat, tinggi dia. Lepas tu bila dia sujud saja hilang takabur dia tu. Dia bukan suruh sunat sujud ni. Dia nak suruh hilang marah. Lepas tu dia tunjuk kaifiat tadi tu. Kalau berdiri duduk, kalau duduk dia baring. Pak baring tak boleh juga, ambil wudu, mayanglah 2 rakaat, sujud lagi. Habis. Besar. Dia lepas mayang, lepas wudu ni ada satu semayang namanya semayang sunat wudu. Semayang sunat wudu dikerjakan oleh sahabat Nabi SAW namanya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Dengan sebab amalan dia itu asyik semayang fahmi wudu mayang, fahmi wudu mayang. Nabi SAW dengar tapak kaki Bilal di syurga ketika peristiwa Isra' Mi'raj. Tapi nak buat apa payah. Dia semayang sunat wudu, Allah tak payah buat diri, tak apa, duduk pun boleh. Ngiring pun boleh. Habis tahiyat ngiring kita malas dah, kaki kita tu pula boleh hadap kiblat, kita pun ngiring lah, terlentang leh. Ngiring ya paling tahiyat. Sebab kita mampu berdiri. Kita mampu berdiri, maka sembahyang sunat yang paling posisi paling boleh, yang paling rendah sekali ngiring saja, terlentang tak boleh lah. Kalau terlentang malah sangat tu. Cuma adalah kaifiat tu bila mengiring tu rokok macam mana, rokok kena macam biasa. Rokok sujud apa semua tu.
Be cara duduk, duduk senang sikit. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, yang ia takabur tu sebab yang besar pada marah itu, sebab yang besar. Sebab takabur ni akan datang, dia akan urat orang yang membesarkan diri. Takabur, takabbara yatakabbaru takabburan. Besar diri. Orang nasihat tak dengar dan dia pandang rendah pada orang. Itu takabur. Ni. Dan supaya mengetahui ia seorang akan bahawasanya diri seorang tu hamba yang hina. Sebab tu dia tu suruh buat apa yang disuruh syarak tadi tu. Supaya apa? Supaya dia berasa ni, dia akan berasa dia ni hina. Asal dia hamba yang hina, bukannya hamba yang tinggi. Hamba tu hina dah. Mana ada perkataan hamba tu tinggi? Tak ada. Yang tinggi Allah Ta'ala, Al-Jalalu, Al-Azizu, Maha perkasa, Maha sombong. Boleh kata Tuhan. Sebab dia bukan Al-Abdu, dia bukan hamba. Kita tak boleh. Kalau kita sombong, kita ambil sifat Tuhan. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, tiada patut ia hamba membesarkan diri. Bila dia ni keadaan dia hina, maka dia tak patut besarkan diri. Ni dalam bab al-kibru lah akan datang at-takabbur. Dan ketahui olehmu bahawasanya menahan akan marah itu kelakuan yang sangat baik. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.